Memanglah Perikatan Nasional tak menang semua negeri. Memanglah tiga sama dan memanglah kita kalah dekat Selangor, Negeri Sembilan dan juga Pulau Pinang. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, percaya tak yang sangat-sangat koyak pada ketika ini bukannya penyokong Perikatan Nasional tetapi anak-anak papa yang sangat-sangat tersakiti. Haha, jangan main-main tau. Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Seperti mana yang anda tahu, pilihan raya negeri tahun 2023, 6 negeri ini menyaksikan keputusan-keputusan yang di luar jangkaan kita sebenarnya. Siapa sangka tuan-tuan puan sekalian, buat kali pertamanya dalam sejarah politik moden negara kita ini, kita ada kerajaan negeri yang langsung tak ada pembangkang. Dan siapa sangka daripada kita dapat telur tak ada langsung pembangkang dekat satu-satu negeri itu, tengok-tengok kita ada 5 kerusi pembangkang. Dan insyaAllah melalui video ini kita akan orang kata apa, ulas sedikit satu persatu sebelum kita akan buka topik yang lebih panjang pada masa-masa yang akan datang. Yang pertamanya, kalau anda perhatikan composition dekat Dewan Rakyat Negeri Terengganu, yang ini yang saya katakan tadi, dalam era politik moden negara kita ini, inilah kali pertama tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebuah kerajaan negeri yang tidak ada pembangkang. Memang timbul satu perkara yang agak meresahkan bagi mereka yang mengikuti politik. Kalau tak ada pembangkang, macam mana nak ada check and balance? Yang ini kita serahkan kepada orang-orang Terengganu untuk menentukan. Mungkin mereka akan ada kata pembangkang de facto dekat dalam tu ke whatsoever ke yang bertindak sebagai check and balance, kita pun tak tahu. Bahkan sebenarnya, kalau sesama kerajaan pun boleh check and balance. Sebab apa tahu? Kalaulah anak-anak papa mempersoalkan, oh kalau tak ada pembangkang macam mana nak check and balance? Ingat tak ketika Yang di-Pertuan Agong mencadangkan kerajaan perpaduan tanpa pembangkang sebelum mewujudkan kerajaan campuran madani ini? Masa itu, tak ada pula korang kata, oh macam mana kita nak ada pembangkang? Sebab tak ada, macam mana check and balance? Sebab apa? Semua kerajaan tak ada pembangkang. Betul tak? Benda yang sama terjadi kat Terengganu pada ketika ini. Cuma kali ini, kita menang fair and square. Tidak ada sebarang deal belakang itu, di belakang ini dan sebagainya. Betul tak? Yang keduanya, kita lihat composition dekat negeri Kedah pula. Dalam pada mereka menyerang Sanusi, bagai nak rak kau dia serang Sanusi. Bang, tak ingat dunia. Sebab apa? Sebab nak REE. Tengok-tengok 33 dibagi. Langsung tak ada UMNO Barisan Nasional dekat negeri Kedah. Langsung tidak ada pembangkang yang daripada PH, yang daripada Mahfuz Omar ke, Mahathir Khalid ke, nama-nama besar. Semuanya mampu pozet, kata orang. Bungkus ikat tepi. Sanusi menang besar dekat Jeneri. Radhi Maddin menang besar. Badrul Bakhtiar pun menang juga. Tak ingat dunia tuan-tuan puan-puan sekalian. Dan ini ternyata aura Sanusi bukan main-main. Dan kita ucapkan tahniah juga kepada wakil gerakan dekat Kulim yang boleh mematahkan kemenangan straight wakil daripada orang-orang Cina dekat Kedah ini. Kita ada seorang wakil Cina dalam kerajaan, insyaAllah. Kemudian kita ada composition dekat Kelantan juga mencatatkan peningkatan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kalau dulu kita ada banyak juga kursi pembangkang daripada Barisan Nasional, Pakatan Harapan dan sebagainya, sekarang ini cuma tinggal 2. Seketul daripada Barisan Nasional UMNO, seketul daripada Parti Amanah iaitu daripada Pakatan Harapan. Yang lain-lain semuanya dimenangi oleh PAS Perikatan Nasional. Dan insya-Allah Kelantan akan dapat menteri besar dan timbalan menteri besar baru pada hari Selasa ini, insya-Allah. Kemudian kita pergi kepada Pulau Pinang. Pulau Pinang ini sangat-sangat luar biasa. Pada PRU ke-14, bilangan pembangkang kalau campur bersatu dengan PAS, 2 parti ini sajalah kan. Cuma ada 3 orang saja adun pembangkang tuan-tuan puan sekalian. Tetapi kini sudah ada 11 orang pembangkang dari Perikatan Nasional. Ada 2 Barisan Nasional dan selebihnya daripada Pakatan Harapan. Ini memang kita dah jangka. Pulau Pinang memang merupakan kubu kuat DAP dan juga Pakatan Harapan. Tetapi berjaya untuk meningkatkan daripada 3 kepada 11 adalah jumlah yang sangat-sangat membanggakan. Betul tak? Kemudian kita pergi ke Negeri Sembilan. Negeri Sembilan ini yang saya kata kepada awal-awal tadi. Pada PRU yang ke-14 hari itu, tidak ada langsung wakil daripada PAS ke apa-apa ke sebagainya dalam Dewan Undangan Negeri Sembilan ini. Tetapi kini sudah ada 5 orang wakil Perikatan Nasional sebagai pembangkang dalam Dun Negeri Sembilan. Dan Negeri Sembilan ini memang sangat-sangat unik tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab apa tahu? Sebab Barisan Nasional berpotensi untuk menjadi kingmaker dalam hal ini. Di mana Barisan Nasional boleh memilih untuk bekerjasama dengan Pakatan Harapan untuk membentuk kerajaan negeri, mendapat 2/3, ataupun Barisan Nasional boleh bekerjasama dengan Perikatan Nasional membentuk kerajaan negeri majoriti mudah. Tapi apa bezanya?
Beza je, kalau Barisan Nasional bekerjasama dengan Pakatan Harapan untuk Negeri Sembilan, berkemungkinan besar kekal Menteri Besar itu daripada Pakatan Harapan. Barisan Nasional tak dapat Menteri Besar. Tetapi kalau Barisan Nasional bekerjasama dengan Perikatan Nasional, berkemungkinannya Menteri Besar Negeri Sembilan akan dilantik daripada kalangan adun-adun Barisan Nasional. Jadi kepada Tok Mat, anda sendiri pilih. Hendak melukut di tepi gantang ataupun menjadi raja di tanah sendiri. Fikir-fikirkan. Dan ini merupakan Dewan Undangan Negeri yang memang menjadi perhatian satu Malaysia, iaitu Selangor Darul Ihsan. Tetapi saya cakap terus terang, walaupun Perikatan Nasional gagal untuk memenangi Negeri Selangor ini, tetapi keadaannya, perasaannya seolah-olah macam memang kita dah menang, tuan-tuan baru sekalian. Sebab apa tahu? Sebab pada PRU ke-14 itu, kalau campur kursi PAS dengan Bersatu, cuma ada 5 kursi je pembangkang kalau ikutkan. 2 bebas. Tetapi dalam masa yang sama, kita dapat lihat makin lama rakyat Selangor makin menerima Perikatan Nasional. Dan ini dibuktikan daripada 5 itu melompat menjadi 22 buah kerusi. Dan seterusnya menafikan majoriti 2/3 Pakatan Harapan Barisan Nasional dalam Dewan Undangan Negeri Selangor. Nampak tak dekat situ? Satu peningkatan yang sangat-sangat ketara dan menampakkan betapa rakyat Selangor sebenarnya semakin lama semakin bangkit menolak kerajaan Pakatan Harapan Barisan Nasional ini. Cuma malangnya kita gagal menterjemahkannya dalam kemenangan yang outright. Tapi at least there is something, betul tak? Dan secara keseluruhannya tuan-tuan dan puan sekalian, jumlah kerusi yang telah dimenangi daripada 245 kerusi yang dipertandingkan untuk PRN pada kali ini, 146 daripadanya dimenangi oleh Perikatan Nasional. Dan baki 99 daripadanya dimenangi oleh Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Di situ kita dapat lihat sebenarnya rakyat memang bersama-sama dengan Perikatan Nasional, tetapi apakan daya, kita tidak mampu untuk menakluk 3 lagi negeri, iaitu Selangor, Negeri Sembilan dan juga Pulau Pinang. Tetapi insya-Allah, jika kita dapat meneruskan momentum ini dan juga pimpinan Perikatan Nasional dapat belajar daripada kelemahan-kelemahan mereka, which is saya akan ulas satu persatu selepas ini dalam video-video yang akan datang, insya-Allah kita akan mampu untuk membentuk kerajaan-kerajaan negeri yang lebih besar lagi dan mungkin juga seterusnya untuk memenangi PRU ke-16 nanti. Tetapi macam biasa tuan-tuan sekalian, walaupun apa yang terjadi, kerajaan pusat masih lagi kerajaan Pakatan Harapan Barisan Nasional. Dan oleh kerana kerajaan ini kerajaan mereka, mereka boleh buat apa saja tuan-tuan sekalian dan kita perlu berwaspada. Bukannya saya kata macam tu. Sani Hamzan yang kata. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambat-lambat ni satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulah. Sampai Abang Jamil mampus.